Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah, Sabtu 1 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Naik taraf grade guru besar, penolong kanan sekolah hingga grade DG54. Kaedah terbaik lupus hutang 20,000 peserta Felka sedang dimuktamad. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan wilayah barat mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Grade guru besar dan guru penolong kanan di sekolah rendah ditingkatkan sehingga ke grade maksimum DG54. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, guru besar grade DG48 khas untuk penyandang tidak akan diturunkan sebagai guru penolong kanan atau guru biasa di sekolah rendah apabila dinaikkan pangkat ke grade DG52 dan DG54 berdasarkan tempoh perkhidmatan. Peningkatan grade jawatan ini akan memberi faedah secara langsung kepada seramai 2,047 pegawai perkhidmatan pendidikan di seluruh negara. Pelaksanaan ini akan menaik taraf grade hakiki bagi jawatan guru besar dan guru penolong kanan serta membolehkan mereka yang telah dinaikkan pangkat ke grade lebih tinggi kekal di jawatan tersebut sehingga grade DG54. Kerajaan juga sedang mengkaji struktur perjawatan guru besar dan guru penolong kanan sekolah rendah melalui cadangan model sekolah dengan penetapan grade fleksi sehingga DG54 bagi memastikan kedudukan pentadbir sekolah sentiasa terpelihara di samping mengekalkan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Datuk Seri Ismail Sabri berucap dalam perhimpunan khas Perdana Menteri bersama warga Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP di Ibu Negara. Tambah beliau, pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG48 diberi peluang untuk dilantik sebagai guru penolong di sekolah rendah. Justru, guru penolong kanan di sekolah rendah tidak hanya terhad kepada grade DG44 sahaja. Laluan kerjaya guru cemerlang di sekolah rendah juga diperluas sehingga ke grade DG52 dan DG54. Ini kerana 90.68% guru sekolah rendah telah pun berada di grade siswazah. Notis atau surat peringatan membabitkan kejadian cubaan colik perlu dirujuk Kementerian Pendidikan dan Polis terlebih dahulu sebelum dikeluarkan kerana ia boleh menimbulkan kegusaran awam. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, meskipun ia sebagai langkah berjaga-jaga, namun notis sedemikian juga boleh menimbulkan kerisauan masyarakat di kawasan yang jauh dari sekolah. Sebab bila sekolah keluarkan, kadang-kadang ibu bapa ni bukan fikir dalam kawasan sekolah saja. Dekat taman perumahan, anak nak pergi kedai dan sebagainya. Dan ini boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Sebab itu saya kata pihak sekolah kita dah minta supaya rujuk kepada pihak polis, maklumkan kepada kami kalau nak keluarkan peringatan supaya ianya tak jadi satu kerisauan baru dalam masyarakat. Yes, kita perlu beringat, pada masa yang sama kita perlu pastikan supaya ianya tidak menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Pelaksanaan Projek Pembinaan Kompleks Sekolah Presin 15 di Putrajaya. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sedang mengenal pasti kaedah terbaik untuk melupuskan hutang 20,000 peserta Felkra di seluruh negara yang mencecah 230 juta ringgit. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata hutang tertunggak itu dianggar melebihi tempoh 30 tahun membabitkan beberapa generasi.
Keputusan mengenainya akan dimuktamadkan dan diumum selepas menerima laporan terperinci Pengerusi Falkar Berhad, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dan Ketua Pegawai Eksekutif Falkar Berhad, Datuk Mat Roni Zakaria. Hutang ni lama. Dia ada yang bergenerasi, bergenerasi. Katalah bapa dia ambil hutang tu pada 35 tahun dulu, tapi oleh kerana hutang tu, kemudian dia orang monthly, dia orang bayar secara bulan ikut pendapatan. Jadi hutang awal tu nak tolak tanah, nak tanam pokok, nak pagar, itu dikira semua sekali itu atas satu individu, atas satu peserta. So total tu, kemudian 5 tahun kemudian tanah dia dapat hasil, barulah start nak potong. Tapi kalau itu pun ikut pendapatan, Falkar pula tak mendesak untuk kata awak mesti bayar satu amount. Falkar pun bagi ruanglah kepada dia orang kalau pendapatan rendah. So jadi dia sampai second generation pun ada yang masih terhutang. Datuk Seri Mahathir ditemui selepas merasmikan jelajah mini Karnival Keluarga Malaysia di Kampung Batu Karang, Pasir Mas. Dalam perkembangan lain, KPLB menerusi Falkar Berhad akan melaksanakan projek ternakan ayam sistem tertutup di Kelantan selepas projek kedua di Padang Terap, Kedah. Macang dikenal pasti sebagai tapak projek yang dijadual beroperasi tahun depan. Bahagian Pengurusan Hartanah BPH Jabatan Perdana Menteri JPM memerlukan lebih banyak peruntukan bagi meningkatkan kualiti dan penyelenggaraan pengurusan kuartus kerajaan. Ini termasuk bangunan gunasama Persekutuan BGP serta Rumah Perainan Persekutuan RPP selain melaksanakan dasar dan pembangunan. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan JPM, Datuk Muhammad Ismail berkata untuk itu pihaknya telah mengemukakan permohonan peruntukan secukupnya daripada Kementerian Keuangan. Tahun ini lebih 200 juta ringgit peruntukan diterima bagi tujuan tersebut. Memang kita sentiasa dapat peruntukan daripada kerajaan untuk maintenance dan menyelenggara RPP di bawah BPH dan termasuk kuartus sekali, dan kita peruntukan itu every year peruntukan, dan kita akan tingkatkan dari segi penyelenggaraan supaya penghuni kuartus itu rasa secure. Beliau ditemui pada majlis penutup program Sukan Komuniti Kuartus 2022 di Putrajaya. Jalan Bentong Gua Musang berhampiran kilang Lee Rubber di Bentong yang runtuh tahun lalu dijadual dibuka semula 5 Oktober ini selepas kerja pembaikan cerun dan jalan siap sepenuhnya. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kini kerja pembaikan hanya melibatkan garisan jalan dan pembersihan tapak di laluan berkenaan. Menurut kenyataan beliau, kerja pembaikan bermula 20 Januari lalu selepas runtuhan pada November 2021. Berlaku sedikit kelewatan kerana runtuhan tanah akibat hujan lebat ketika proses pembaikan pada 18 Mac. Justru, perkongsian Ahli Parlimen Bentong, Wong Tak, di akaun Facebooknya yang berulang kali mengetengahkan isu tersebut untuk tindakan pihak berkuasa hanya bermotifkan politik. Ini kerana tindakan membaik pulih cerun dan jalan berkenaan telah bermula sejak awal tahun ini. Datuk Seri Fadilah berterima kasih kepada Kerajaan Pahang yang memberi sokongan padu untuk memastikan kelancaran projek infra rakyat. Selain menghargai Jabatan Kerja Raya Negeri dan daerah yang komited menyiapkan kerja untuk kesejahteraan rakyat. Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 218 pakar paliatif bagi menampung keperluan semasa. Dianggarkan 150,000 pesakit dewasa memerlukan rawatan paliatif, namun KKM hanya mampu menampung rawatan antara 10 hingga 15%. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata ketika ini negara hanya mempunyai 19 pakar perubatan paliatif dan 32 pakar perubatan pelatih. Jumlah itu masih rendah berbanding sasaran 70 pakar paliatif menjelang 2030. Jadi sebab itu di bawah plan strategik kita bukan hanya melihat kepada mengukuhkan rawatan paliatif di peringkat hospital dengan penambahan doktor pakar, penambahan jururawat, tetapi juga meningkatkan akses kepada mereka yang berada di komuniti, berada di rumah melalui kerjasama dengan kesihatan primer dan juga dengan badan-badan bukan kerajaan seperti mana yang ada pada hari ini
yang telah pun memberi kerjasama kepada KKM sepanjang beberapa dekad yang lepas. Kebanyakan hospital negeri mempunyai pakar paliatif residen, manakala di Perlis, Terengganu dan Kelantan, perkhidmatan tersebut dijangka ditawarkan menjelang 2025. Khairi ditemui pada majlis perasmian Hari Hospis dan Rawatan Paliatif Sedunia 2022 di Hospital Rembau. Saudara, sebelum ke Sabah, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang masih lagi berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara dan ianya berkuat kuasa sehingga ke 2 Oktober 2022 dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bubur kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat dilihat, litupan awan aktif membawa hujan dan ribut petir lebih tertumpu di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Dan yang mana keadaan hujan ini dijangkakan mampu untuk berlarutan sehingga ke malam nanti. Hujan juga sedang berlaku di negeri utara melibatkan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang dan ianya dijangka mampu untuk berlarutan dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dilihat lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara, pedalaman dan juga barat di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku di pedalaman negeri Sabah dan juga pedalaman negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir boleh menyebabkan angin kencang dan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Fokus negeri di bawah bayu. Speaker DUN dahului penerima darjah kebesaran tertinggi Sabah sempena ulang tahun rasmi yang di-Pertua Negeri. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, sahih. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya mendahului senarai 54 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan negeri sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu hari ini. Datuk Seri Kazim antara 6 penerima Seri Pingat Darjah Kinabalu SPDK, iaitu darjah kebesaran tertinggi Sabah dan membawa gelaran Datuk Seri Panglima.
Turut menerima penganugerahan darjah kebesaran SPDK ialah Timbalan Ketua Menteri Sabah III Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, bekas Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Muhammad Nor Muhammad Mansor, bekas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Ilyas Ibrahim dan Ahli Perniagaan Datuk Seri Panglima Lim Hau Kuang. Sementara pengurniaan darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK dan membawa gelaran Datuk didahului Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, Panglima 5 Division Markas Division ke-5 Infanteri Kem Lok Kawi Kota Kinabalu Major General Datuk Abdul Rahman A. Wahab turut menerima anugerah PGDK Pembantu Menteri Kewangan Datuk Jasni Daya, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Bagi kurniaan watikah pelantikan Jaksa Pendamai JP, seramai 7 orang penerima didahului Timbalan Ketua Menteri Sabah II Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Secara keseluruhan, seramai 1,407 orang penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-69 TYT Sabah pada tahun ini, termasuk 6 penerima SPDK, 81 PGDK, 131 ahli setia darjah Kinabalu ASDK, 246 ahli darjah Kinabalu ADK, 319 bintang setia Kinabalu BSK, 393 bintang Kinabalu BK, 9 JP dan 222 penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberitahu kerajaan negeri terus bertekad memperhebatkan lagi momentum pembangunan negeri Sabah di samping menambah baik kualiti hidup rakyat melalui pelbagai program dan inisiatif. Menurut Datuk Haji Ji, masih banyak yang perlu dilakukan, namun sebagai pemimpin dan kerajaan yang bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, agenda membela nasib rakyat dengan memacu pembangunan di seluruh negeri akan terus diperhebatkan meliputi pelbagai sektor pembangunan. Katanya, agenda pembangunan negeri khususnya Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ kini berada di landasan yang betul dan mula menampakkan hasil positif. Tambahnya, Sabah telah membelanjakan 2.39 bilion ringgit atau 45.67% daripada 5.23 bilion ringgit yang diperuntukkan di bawah Rolling Plan kedua, Rancangan Malaysia ke-12 untuk projek pembangunan setakat 4 September lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapan menjunjung kasih pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sabah bagi tahun 2022 sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di Istana Sri Kinabalu. Sementara itu, ketika menyampaikan perutusan TYT, Tun Juhar menyeru kepimpinan dan anggota perkhidmatan awam untuk terus memberi perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan rakyat negeri ini. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Hajah Nurdidah Tan Sri RM Jasni. Sebanyak 58 kontingen menyertai istiadat perbarisan sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Kategori kontingen terlibat adalah Jabatan Kerajaan Tidak Berpakaian Rasmi, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Persatuan Etnik Sabah, Swasta serta Jabatan Kerajaan Berpakaian Seragam Rasmi. Acara dimulakan dengan tahbik hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Seterusnya lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dimainkan oleh tambor Tentera Darat Malaysia beserta tembakan meriam sebanyak 17 das daripada Regimen ke-6 Artileri Diraja. Acara diteruskan dengan pemeriksaan kawalan kehormatan utama oleh Tun Juhar sebelum memeriksa perbarisan kontingen dengan menaiki kenderaan istiadat. Majlis diserikan lagi dengan acara persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah serta persembahan Kuaya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.
Semalam, kira-kira 1,000 umat Islam di sekitar Kota Kinabalu menyertai majlis tahlil dan doa selamat sempena Hari Jadi Rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri yang berlangsung di Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Tun Juhal turut menyaksikan penyampaian replika cek bernilai RM130,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, tabung zakat yang disampaikan timbalan yang di-Pertuan Muiz, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Jabatan Kuasa Masjid Nurul Hikmah, Jahad Lasuki. Kerjasama masyarakat penting bagi memastikan keselamatan negeri ini sentiasa terjamin. Ini termasuk menyalurkan maklumat kepada pihak Eastern Sabah Security Command ESCOM agar tindakan pencegahan dapat diambil sekaligus menghapuskan sebarang bentuk ancaman keselamatan yang cuba bertapak di kawasan pantai timur Sabah. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Staf Risikan Angkatan Tentera ATM ESCOM, Set Zulkifli Set Abdul Rahman dalam sesi Pocket Talk Commander Eastern Command bertajuk Zon Selamat Sabah Timur Zon Selamat sempena program Kita Demi Negara Zon Sabah di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Kira-kira 3,000 pengunjung menghadiri sesi Pocket Talk ini melibatkan pelbagai agensi keselamatan antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Program Kita Demi Negara Zon Sabah ini berlangsung selama 2 hari dan berakhir esok, turut mengadakan pertunjukan tempur tanpa senjata ESCOM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Zon Daerah Sandakan meliputi Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongod siap siaga menghadapi monsun timur laut. Ketua Zon JBPM Sandakan, Martin Thomas berkata, kesiapsiagaan itu meliputi anggota bertugas dan aset yang mencukupi untuk digunakan bagi operasi menyelamat semasa bencana. Tumpuan utama kawasan banjir dalam zon daerah Sandakan ialah Sungai Gumgum, memanjang Beluran dan Sungai Kinabatangan. Baru-baru ini kita ada buat lawatan lah, lawatan dengan OCPD Sandakan lah untuk berkenaan perancangan sekiranya berlaku banjir di daerah ataupun di Sungai Memanjang. Martin menyatakan demikian kepada pemberita semasa program saringan kesihatan anggota JBPM di Balai Bomba daerah Sandakan. Lebih 4,000 penduduk menerima manfaat perkhidmatan jalur lebar yang disediakan di Pusat Ekonomi Digital PEDI Kampung Lor Malong Kunak sejak 2010. Daripada jumlah itu, seramai 354 usahawan diberikan bimbingan dan latihan mengenai kaedah pemasaran menerusi media sosial. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek yakin PEDI berupaya melahirkan lebih ramai masyarakat celik teknologi serta usahawan berdaya saing. Jadi saya harap mungkin selepas ini akan ada rakan digital yang dilantik. Ini mungkin dapat berusaha untuk meningkatkan lagi penyertaan di kalangan usahawan untuk hadir ke PEDI ini sendiri. Dan PEDI ini bukan saja memberi manfaat kepada usahawan tetapi juga kepada pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan ini. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke PEDI Kampung Lor Malong di Kunak. Terdahulu beliau menghadiri program Suai Mesra bersama komuniti keluarga Malaysia daerah Kunak melibatkan Kampung Lor Malong, Pangi Mesej dan Kampung Bagiang di Masjid Nur Hidayah, Kampung Lor Malong. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi? Terima kasih Rita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Responsif, bertanggungjawab dan reformir. Ayo, keluarga Malaysia, ikuti laporan Bajet 2023 hanya di Berita Perdana.
Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus penganjuran program mini karnival usahawan desa di Limbang. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Sahih. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Sarawak serius dalam usaha mencari penyelesaian bagi menghadapi perubahan iklim. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, ke arah itu negeri ini kini sedang giat meneroka semua teknologi untuk mengurangkan pelepasan karbon. Therefore, I think we in Sarawak, we are serious in terms of climate change and also solution when facing this climate change. And therefore, we are seriously looking all technology available for us to mitigate carbon emission. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan usaha menyah karbonkan ini termasuk penggunaan teknologi dan amalan gaya hidup hijau yang telah dimasukkan dalam perancangan, polisi dan rangka kerja pembangunan negeri kerana perubahan iklim dunia kini adalah perkara yang sangat serius. Tambahnya, untuk mengadaptasi penggunaan tenaga hijau, terdapat potensi penjanaan sumber tenaga daripada solar dan angin yang boleh diterokai secara serius. Namun jelasnya penjanaan tenaga berkenaan perlu dilengkapi dengan penambahbaikan teknologi untuk menghasilkan kuasa yang optimum. Selain itu, pengoperasian kerja secara unmanned atau dioperasikan secara kawalan jauh juga merupakan polisi Sarawak yang sedang diterokai bagi mengurangkan penggunaan sumber manusia, seterusnya menyumbang kepada pengurangan kos operasi untuk menjadi lebih kompetitif. Premier berucap pada Majlis Penyiapan Mekanikal Kejuruteraan, Perolehan dan Pembinaan Kerja Struktur Tetap bagi projek pembangunan lapangan TIMI yang berlangsung di Brook Dockyard and Engineering Works Corporation Demak Yard, Kuching. Sementara itu, Pengerusi Shell Malaysia dan Presiden Kanan Huluan Malaysia, Ivan Tan berkata, substruktur sepanjang 150 meter dengan berat sebanyak 3,221.99 tan metrik itu akan ditempatkan di perairan 252 km utara barat Bintulu dan 202 utara barat Miri. TIMI akan menjadi platform kepala telaga yang pertama bagi Shell yang dijana kuasa oleh sistem tenaga boleh diperbaharui hibrid solar dan angin. Selain platform ini akan beroperasi secara unmanned dengan mengoptimum peralatan bunyi dan kejuruteraan. Gas dari TIMI kemudiannya akan dipindahkan ke platform hub F23 kendalian Shell sedia ada melalui saluran paip baharu sepanjang 80 km. Projek TIMI yang dilaksanakan oleh Brook Dockyard and Engineering Works Corporation disiapkan dalam tempoh 10 bulan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memberitahu Gedong dan Bintulu akan menjadi lokasi pilihan sebagai kawasan projek penghasilan lumut untuk dijadikan biofuel. Ia akan dilaksanakan bersama pakar-pakar universiti tempatan sekiranya penyelidikan semasa berkaitan lumut tersebut berjaya. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kajian mendapati 1,000 ekar lumut boleh menghasilkan sehingga 30,000 tan biofuel yang mana ia mampu menghasilkan biodiesel iaitu bahan api untuk penerbangan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari optimis jika ianya menjadi kenyataan adalah menjadi impian beliau untuk menjadikan Sarawak salah sebuah negara pengeluaran minyak seperti negara Arab. Beliau berucap demikian pada Majlis Sekalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak di Kuching. Beliau juga mengucapkan penghargaan kepada beberapa pesara penjawat awam antaranya bekas Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Amir Omar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ik Pahonjoik. Katanya mereka yang bersara boleh menyumbang kepada negeri melalui kapasiti lain dalam membantu Sarawak mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Saudara, kini sedang berlangsung penganjuran program Mini Karnival Usahawan Desa KUD buat julung kalinya di Limbang. Baik, untuk perkembangan semasa, kita bersama Sazwan Kadil di Kompleks Sukan Limbang. Sazwan, silakan. Terima kasih.
kasih rakan di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini merupakan hari kedua Mini Karnival Usahawan Desa KUD Limbang, anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang menampilkan pelbagai acara khas untuk keluarga Malaysia di daerah ini, khususnya golongan usahawan. Untuk bercerita lebih lanjut berkaitan program ini, saya ditemani oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPLB iaitu Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Assalamualaikum Datuk, terima kasih sudi bersama kita pada petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya nampak ceria ya petang ni. Alhamdulillah. Okey Datuk, boleh tak kongsikan secara ringkas apakah aktiviti yang dilaksanakan sepanjang 2 hari program ini telah berlangsung Datuk? Yang menariknya untuk Karnival Usahawan Desa at Limbang ini, kita sebenarnya telah adakan sedikit kelainan kalau kita bandingkan dengan beberapa KUD yang lepas. Antara kelainan utamanya, kita ada satu program dinamakan Hub Sukan. Melalui Hub Sukan ini, kita ada program-program seperti yang menarik golongan belia untuk turut serta. Kita ada PUBG, kita ada game-game online, kemudian kita ada juga macam jumper runner dan sebagainya, dan kemudian kita ada menonjolkan aktiviti dalam industri sukan itu. Pagi ini contohnya, alhamdulillah kita telah berkayuh, ada yang sampai 30 km, ada yang 5 km, dan sambutan sangat menggalakkan. Hari ini kita ada lebih kurang 180 orang yang telah berkayuh pada pagi ini. Sangat menarik pagi ini. Okey Datuk, bagaimana pula daripada segi perbezaan pelaksanaan KUD ini dengan di kawasan-kawasan lain Datuk? Okey, dari segi perbezaannya, tentu sekali kita juga telah menjemput usahawan-usahawan. Kita beri orang kata keutamaan kepada usahawan-usahawan berlimbang, tapi dalam masa yang sama juga kita beri peluang kepada kawasan-kawasan berhampiran. Ada kita lihat usahawan daripada Sabah, usahawan daripada Miri, usahawan daripada Kuching untuk turut serta memeriahkan Karnival Usahawan Desa di Limbang ini. Okey Datuk, secara keseluruhan berbaki sehari sahaja lagi Datuk pelaksanaan program ini. Komen Datuk sedikit. Saya sebenarnya sangat terkejut kerana apa yang kami sasarkan itu hari pertama lagi, misalnya hari pertama kami sasarkan untuk hari pertama kehadiran 5,000 saja, tetapi rupa-rupanya hampir 10,000 lebih hari pertama saja. Kemudian dari segi jualannya pula kami sasarkan untuk 3 hari 200,000, tetapi apa yang mengejutkan saya juga ialah hari pertama saja kita telah mencapai jualan hampir 200,000. Ini memang suatu yang di luar jangkaan kami dan menunjukkan bahawa KUD at Limbang ini mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Terima kasih untuk warga Limbang dan seluruh kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Di situ kita nampak usaha dan komitmen kerajaan dalam membantu golongan usahawan tidak semestinya tidak juga ketinggalan untuk mereka di utara Sarawak ini. Baik, itu sahaja perkongsian yang saya bawakan dari Kompleks Sukan Limbang. Untuk anda yang berada di sekitar Limbang, maitah kita ke KUD Limbang. Azzuan Kadil, RTM. Baik, terima kasih Sazwan atas laporan itu. Kerajaan Sarawak sedang merancang untuk membangunkan pusat-pusat jantung satelit di seluruh negeri, khususnya bagi menampung keperluan fasiliti kesihatan jantung di kawasan luar bandar. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu isu penyakit jantung kini bukan hanya tertumpu di kawasan bandar, malah semakin menular ke dalam komuniti di luar bandar. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan kebanyakan kes melibatkan pesakit dari luar bandar mempunyai kesukaran untuk mendapatkan perkhidmatan atau rawatan di Pusat Jantung Sarawak Kuching. Jelasnya Kerajaan Persekutuan yang mempunyai bidang kuasa terhadap dasar-dasar kesihatan di negara ini perlu memberi kerjasama dengan kerajaan negeri untuk menangani isu tersebut selain merealisasikan inisiatif penubuhan pusat jantung satelit itu. Selain daripada itu, isu kekurangan fasiliti, masalah pakar perubatan kardiologi
yang tidak mencukupi juga perlu diberi perhatian. Namun, Datuk Seri Dr. Sim juga menggesa orang awam agar menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi mengurangkan risiko menghadapi penyakit jantung. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Yayasan Jantung Sarawak berkata demikian selepas merasmikan program sambutan Hari Jantung Sedunia 2022 anjuran bersama Pusat Jantung Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne Sarawak dan Sarawak Energy Berhad di Kuching. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Polis sedang menyiasat kes dua lelaki yang dipercayai melepaskan tembakan di hadapan sebuah rumah di Setiawan, Manjung, Perak semalam. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, berdasarkan laporan, isteri pengadu terdengar bunyi letupan di luar rumah pada pagi kejadian, namun tidak mengendahkan perkara tersebut. Bagaimanapun, mangsa menyedari ada kerosakan pada cermin kereta belakang miliknya ketika keluar rumah pada pukul 12.45 tengah hari. Pemeriksaan mendapati terdapat kesan lubang pada bahagian cermin belakang kereta mangsa dipercayai akibat tembakan dan satu biji kelongsong peluru ditemui. Turut ditemukan kepala peluru di kawasan bonet belakang kenderaan tersebut. Pemeriksaan pada CCTV berhampiran mendapati dua lelaki tidak dikenali menaiki motosikal jenis Yamaha Y15 tanpa nombor pendaftaran telah melepaskan satu das tembakan dan mengenai kenderaan mangsa. Suspek cuba melepaskan satu lagi tembakan namun dipercayai pistol suspek gagal berfungsi. Motif kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api dalam kurungan penalti lebih berat 1971. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan IPD Manjung di talian tertera atau Balai Polis berhampiran untuk membantu siasatan. Persediaan menghadapi situasi luar jangka negeri-negeri pengeluar utama padi dan beras negara khasnya di utara Semenanjung meletakkan keutamaan kepada jaminan bekalan makanan ruji itu. Kedah misalnya sudah bersedia sepenuhnya menghadapi kemungkinan banjir besar susulan ramalan Met Malaysia. Mulai pertengahan November, cuaca dijangka memberi impak berikutan monsun timur laut yang aktif dengan risiko hujan lebat berterusan. Ikuti kupasan wartawan Rashid Jali. Negeri Jelapang Padi dengan keluasan paling besar merangkumi kawasan tanaman padi mada dari Perlis hingga ke Kedah meletakkan antara keutamaan untuk menyimpan stok bekalan makanan ruji ini bagi keperluan negara simpanan negara khususnya beras di negeri ini berjumlah 571,610 tan metrik. Ia mampu menampung keperluan 2.2 juta penduduk Kedah dalam tempoh beberapa tahun. Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Datuk Azman Nasruddin menjelaskan jumlah keperluan keseluruhan bekalan beras di negeri ini adalah sebanyak 173,810 tan metrik setahun. Daripada jumlah itu, Kedah masih mempunyai lebihan stok simpanan beras sebanyak 397,810 tan metrik. Dan jika kemungkinan Thailand juga banjir dan mereka tidak mengimport beras ke mana-mana negara, jadi pihak kerajaan melalui MAFI dan agensi berkaitan turut melaksanakan langkah berikut dalam usaha memastikan bekalan beras negara berada dalam keadaan stabil, iaitu kedudukan stok sentiasa melebihi keperluan purata beras negara, anggaran 200,000 metrik tan. Para petani yang ditemui turut melahirkan kebimbangan sekiranya bencana berkenaan berlaku. Namun percaya pihak kerajaan mempunyai langkah berkesan menanganinya. Apa yang mereka harapkan, terdapat bantuan daripada kerajaan bagi mengelak kerugian terutamanya melalui pembentangan bajet 2023 minggu ini. Bagi kami pihak petani ini, kami dah standby dah lah, kita kata makanan-makanan tu, beras-beras itu kami dah taruh dah halal untuk musim-musim menuai yang akan datang ni. Makanan tu kita kena sedia. Simpan siap. Beras.
Makanan, peralatan apa sembok-sembok ni apa padi ni kan. Injin-injin tu. Pasal apa dulu biasa berlaku lah. Tak sempat nak ni. Tak ada tempat dia main yang serentak. Tak ada nak buat apa. Bantuan tu kira-kira bagi pihak Pakatan ni perlu lah. Bagi mereka, persediaan lengkap sudah dibuat termasuk menyediakan stok simpanan makanan untuk keluarga serta mencari pendapatan alternatif. Laporan Rashid Jali, RTM. Hampir 500 warga emas diraikan pada sambutan Hari Warga Emas peringkat daerah Langkawi hari ini. Matlamatnya bagi menghargai jasa dan sumbangan mereka. Program diadakan di Dewan Seberguna Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Langkawi. Pengisiannya termasuk ceramah pencegahan penyakit tidak berjangkit, ujian saringan kesihatan dan pertandingan mewarna warga emas. Ia melibatkan warga emas berusia antara 65 hingga 80 tahun yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pada majlis itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Air Hangat, Datuk Johari Bulat turut menyampaikan hadiah kepada 10 tokoh warga emas daripada keseluruhan 10,000 warga emas di pulau berkenaan. Pembinaan fasiliti inovasi Kitar Semula fasa kedua bermula tahun hadapan. Perinciannya kita langsung bersama Suhil Matno untuk lintas langsung wilayah barat. Suhil, teruskan. Ya, benar, Sahih. Fasiliti inovasi Kitar Semula Fix fasa kedua akan dibina bersebelahan Fix fasa 1 di Presiden 20 Putrajaya tahun depan dengan memfokuskan pemprosesan sisa domestik dan pukal. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Sdn Berhad, Datuk Muhammad Zain Hassan berkata, pembinaan membabitkan kos kira-kira RM50 juta itu dilengkapi teknologi insinerator. Fasiliti ini dijangka mula beroperasi pada 2025 memandangkan pusat tapak pelepusan sampah Tanjung 12 Kuala Langat tidak lagi mampu menerima sampah dari Putrajaya. Sebab itulah fasa kedua ini penting untuk kita laksanakan whatever comes out from Putrajaya stays in Putrajaya supaya tidak menimbul. Maklumlah kalau lori kami pergi ke tapak pelepusan juga menghasilkan karbon. Jadi kita nak stop semua itu. Fix fasa kedua kini dalam proses penilaian kesan kepada alam sekitar EIA sebelum proses seterusnya dijalankan. Menurut beliau, Fix fasa 1 banyak menerima sisa buangan kering seperti kertas, cardboard dan plastik serta menerima antara 80 ke 92 tan kertas sehari. Sementara itu, Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Ma'ujud memaklumkan kadar Kitar Semula di Putrajaya adalah kira-kira 16% dan dijangka mencecah 40% menjelang 2025. Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDA akan menganjurkan sukan pemotoran Festival of Speed di Litar Antarabangsa Sepang 3 Disember depan. Program bertujuan memperkasa industri pelancongan negara, terutama sukan pemotoran. Festival tersebut akan menjadi platform untuk menyaksikan kehebatan pelbagai kenderaan antik sehingga kenderaan berteknologi terkini. Program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya itu menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung termasuk dari Singapura, Indonesia dan Thailand. Keunikan Festival of Speed MIDA adalah bagi memperkenalkan pertama kali di Malaysia dan julung-julung kali di dunia yang kami menjanakan Festival of Speed ini kepada pelancongan otomotif, iaitu automotive tourism. In a way kita akan memeriahkan lagi lintas Sepang yang sekarang ni kita tahu sudah sepi. Kita balik ke kemeriahan lintas Sepang. Apabila sesiapa saja nak beli kereta kat situ, dia boleh test drive, dan kita ada macam kalau high power car, Lamborghini ke Ferrari ke, kita ada kita punya pelumba kita yang akan mengiring dia orang sebab pengunjung turut berpeluang membeli kereta daripada pengedar pada harga lebih murah.
Kami Utama Motors akan pamerkan lebih daripada 20 jenis kereta lah kot. Kan? Kepada publik. Mana tahulah kalau berminat boleh terus booking. Dekat situ pun nanti akan ada banyak salesman yang berkaliber yang akan ada untuk assist anda lah. Lebih 50 truk makanan dan gerai jualan akan disediakan selain permainan kereta e-sport, bungee jump serta persembahan artis popular tempatan. Maklumat lanjut layari laman Sesawang Tertera. Karnival Putrajaya 2022 yang berlangsung 23 hingga 25 September lalu berjaya menarik lebih 25,000 pengunjung. Penganjuran semula acara itu selepas 2 tahun tertunda akibat pandemik COVID-19 amat dinanti-nantikan komuniti di Putrajaya malah menarik kehadiran masyarakat dari luar. Sepanjang 3 hari penganjuran, pelbagai aktiviti menarik diadakan. Antaranya, Kayuhan Ceria Putrajaya, Sukan Rakyat, Putrajaya Berselawat dan Riuh KLFM at Putrajaya. Perbadanan Putrajaya kerap menganjurkan program-program yang bercorakkan hiburan bermaklumat kepada bukan sahaja kepada komuniti Putrajaya, malahan pada semua sekitarnya dan generasinya. Dan kami berharap semua program-program yang telah dijalankan ini menepati cita rasa terutamanya komuniti Putrajaya dan semua masyarakat di Malaysia. Pengunjung turut teruja dengan memanfaatkan penganjuran setiap aktiviti bersama keluarga. Saya rasa dulu memang selalu banyak aktiviti, tapi lepas COVID tu dah tak ada kan. So saya rasa aktiviti macam ni memang bolehlah diadakan lagi. So at least orang kata family ada aktiviti dan dapat meluangkan masa dengan family lah. Bagi saya seronok lah. Dah lama tak ada apa program aktiviti kan. Bila ada macam ni rasa macam seronok lah. Dia nak cuba join aktiviti yang diadakan and ajak kawan-kawan lah. Saya rasa sangat baguslah bila program ini dibuat sebabnya boleh memupuk semangat kekeluargaan kan. Bila macam-macam aktiviti yang kita buat ni sebenarnya macam ramai parents yang bawa anak-anak join aktiviti kan. Bagus, sangat bagus. Saya rasa boleh diteruskan lagi lah. Dalam pada itu, Karnival Putrajaya 2022 turut menampilkan tokoh sukan dan belia untuk berkongsi pengalaman dan rahsia kejayaan mereka. Antaranya, penerjun kebangsaan Nur Dabita Sabri, atlet Paralimpik Muhammad Ziad Zulkifli dan bekas atlet tampin bowling Syaidatul Afifah. Rindu suasana macam ni. Sebab of course because of COVID kita kena ada restrictions kan. But kita dapat buat event macam ni, so dapat jumpa peminat-peminat saya happy lah. Atlet-atlet ni lagi harap lagi bersemangat atau lebih bermotivasi tinggi untuk buat terbaik dalam sukan, untuk memperjuangkan diri sendiri, untuk berperjuangkan negara di pesada dunia. Alhamdulillah kita dapat ni pun first time talk macam kita buat public ini. Satu perasaan yang rasa macam teruja dan perasaan rasa macam terharu juga dapat terpilih kita bagi talk dan pengalaman apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi. So bila dapat peluang macam ni, saya bersyukur kepada Ilahi kerana memberikan saya kesihatan dan juga tak ada apa-apa yang terjadi sampai ke sini. Dan alhamdulillah pun dah habis dan ni dapat meluahkan perasaan juga sebenarnya dalam talk kali ni. Benda tu satu benda yang macam bagi saya rindukan lah. Dengan sambutan yang macam ni sebenarnya mendekatkan lagi lah kita. Kalau sebelum ni dia mungkin ramai orang ikut kita melalui social media, tapi kali ni boleh berjumpa secara face to face. So satu event yang sangat sihat lah. Baik saudara, paparan itu mengakhiri lintas langsung dari wilayah barat. Kembali bersama Sahi. Terima kasih Su. Perkembangan sukan melibatkan aksi Liga Premier. Pasukan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 mengesahkan kejuaraan musim ini selepas menang tipis 1-0 ke atas Selangor FC 2 dalam perlawanan di Stadium UiTM Shah Alam malam tadi.
Skuad JDT2 kendalian Marinho Echeverria turun dengan misi sekurang-kurangnya seri untuk menjulang kejuaraan Liga itu. Bagaimanapun mereka terpaksa menunggu sehingga babak kedua perlawanan sebelum menghasilkan jaringan pendahuluan menerusi Daryl Sham KK George pada minit ke-49. Selangor 2 berpeluang menjaringkan beberapa gol namun ia gagal disempurnakan dan keputusan kekal 1-0 sehingga whistle penamat. Keputusan tersebut menyaksikan gelaran juara Liga Premier sah menjadi milik JDT2 dengan mengumpul 42 mata. Serahkan kepada pasukan JDT2 dan kelihatan di sana piala itu dijulang. Malamnya akan meninggalkan. Bimbang dengan hasil laporan kesihatan menjadi antara punca hanya 68,478 telah mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan percuma disediakan Kerajaan Johor berbanding 762,909 orang yang layak menerima inisiatif tersebut. Justru jelas Exco Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun, usaha dipergiat termasuk memberi kemudahan pemeriksaan kesihatan secara bergerak terutama kepada masyarakat luar bandar. Sekarang kita sedang buat jelajah ke beberapa kawasan seperti Kampung Baru, Kampung Tradisional dan juga kalau adanya untuk merancang program tersebut di kawasan pulau, di kawasan luar bandar, kami di bahagian Jabatan Kesihatan Negeri, kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat peringkat Kota Tinggi. Ayam segar 2 ekor RM15, beras kampit 10 kg RM20.80. Manakala telur 30 biji RM9.60. Itu antara tawaran menarik pada jualan murah keluarga Malaysia JMKM di sebuah pasar segar di Senawang. Pasar segar tersebut menyediakan kira-kira 2,000 ekor ayam untuk JMKM. Selain pelbagai jenis barangan keperluan asas turut dijual dengan harga sehingga 20% lebih rendah berbanding harga pasaran. Saya menyokong penuhlah program-program seperti ini sebab dia dapat membantulah rakyat yang dalam keadaan ekonomi tak berapa nak baik ini kan. Saya sokonglah. Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin turun padang meninjau suasana JMKM di Don Paroi. Ya, memang kita minta supaya program ini dilaksanakan di semua don, ya, semua don dan setiap adun dan juga penyelaras telah pun diberi maklumat untuk bekerjasama dengan KPDN HCP, agensi pelaksana di Negeri Sembilan adalah RISDA supaya dapat bajet untuk menjalankan program ini. Orang ramai turut berharap agar JMKM dapat diteruskan demi menjaga kebajikan rakyat. Hari ini saya beli lebih sikit lah. Kerana beras pun 20, biasanya RM26-27. Jadi saya beli beras pun 2 beg, ayam pun 4 ekor. Dan adalah beli-beli makanan lain ni, gula dan minyak sebagainya. Ayam saya dapat 2 ekor RM15. 2 ekor RM15. Biasa kita beli seekor kadang-kadang RM13-14, kadang-kadang sampai ke RM18. Jadi kalau 2 ekor RM15 ni agak jimat banyak. Memang target nak beli ayam tapi memang tengok memang murah, telur macam beras apa semua murah, tapi memang dah ada kat rumah, tak boleh kita nak membazir. Saya rasa bolehlah. Kalau buat sebulan sekali tu pun mungkin insya-Allah boleh bantu pada yang susah. Kan kita pun tak adalah senang sangat. Buat masa tentang gaji kan. Macam kalau hujung bulan macam ni ada gaji, bolehlah buat. Jajah aspirasi keluarga Malaysia, pameran kementerian di Sukanado, sukan raya jualan IKS Duo, di Karnival Kerjaya kita berjumpa. Mau kita pergi ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia di 9 pada 7 hingga 9 Oktober 9 pagi hingga 9 malam di Dataran Seri Jompo, Batas Seri Jompo di 9. Mau terhojah.
Sedikit perkembangan sukan yang berlangsung Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru malam tadi. Kelantan FC kekal di tangga kedua Liga Premier dengan 37 mata selepas mencatat keputusan seri 1-1 menentang Kelantan United FC KUFC. Dalam perlawanan tersebut, Kelantan FC terlebih dulu di depan dengan jaringan Nur Syamil Abdul Ghani menerusi sepakan penalti minit ke-35 menewaskan penjaga gol KUFC Fikri Cik So. Bagaimanapun penguasaan Kelantan FC tidak bertahan lama apabila KUFC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-53 menerusi Muhammad Amirul Syafiq. Keputusan seri itu menyaksikan Kelantan FC muncul naib juara Liga selepas mencatat 11 kemenangan, 4 seri dan 3 kalah. Manakala KUFC di kedudukan ke-5 musim ini dengan 25 mata dengan 6 kemenangan diperoleh. Bajet 2023, kerajaan diminta mempertimbang peruntukan lebih besar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi merangsang pembangunan 14,834 koperasi di negara ini. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, bajet besar kepada SKM dapat memacu pembangunan koperasi terlibat. Kita juga berharap kerana Yang Berhormat Menteri Kewangan akan membentangkan bajet untuk peringkat kerajaan persekutuan pada hari Jumaat dan juga saya berharap supaya kerajaan akan mempertimbangkan bajet yang lebih besar diberi kepada gerakan koperasi. Diberi kepada koperasi terutama sekali menambah bajet kepada SKM yang merupakan agensi membangunkan koperasi yang akan boleh diagihkan nanti kepada angkasa. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Wee Lipis Berhad Ko Wee Lip di Lipis. Bajet 2023 diharap memberi fokus terhadap untuk pembangunan belia. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, ini penting bagi memastikan negara memiliki belia berkualiti. Bukan sahaja insya-Allah program-program yang lepas yang insya-Allah akan diteruskan, sementara beberapa program-program baru dalam bentuk program untuk memantapkan lagi belia dewasa ini akan diberikan penekanan yang begitu kuat oleh pihak kerajaan dan sudah tentu bajet untuk untuk program-program ini akan diberikan oleh pihak kerajaan termasuk beberapa insentif-insentif yang insya-Allah saya rasa bakal memberikan kegembiraan kepada belia dan beliawanis di negeri Terengganu. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat Terengganu di dataran Batu Buruk. Berita Wilayah edisi Sabtu 1 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat menyambut Hari Warga Emas. Tanpa yang tua, tiadalah yang muda. Saya Samsul